Kita tengok dalam mukadimah ni, cukup cantik, pendek, ringkas, elok, tapi ada makna yang mendalam. Pertama, dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat ni benda yang pahala yang berganda-ganda, yang manusia boleh buat tapi dia kurang. Jadi kita ambil peluang pada hari ni, bila kita baca kitab ni, dia ada lebih kurang 41 hadis. Kita akan jumpa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai pada membaca kitab, kita akan baca nama Nabi. So kita selawatlah sama-sama untuk mendapat keberkatan. Dan kita sedar bahawa Allah balas dengan 10 gandaan pahala sekali kita selawat. Dia bayangkan kalau banyak kali. Sebab tu para ulama sentiasa suruh kita selawat banyak kali. Yang kedua, dia beritahu dalam kitab dia, dia buat kitab ni di atas permintaan sahabat dia, maksudnya penuntut ilmu, dan dia buat ni untuk dihafal, jadi dia buat kitab ni nak bagi orang hafal. Maknanya untuk kita tahu sekurang-kurangnya hadis-hadis ni, sikit demi sikit kita ingat dan kita kenal dan kita ingat. Dan dia kata dia ringkaskan sanadnya. Maksud apa sanad ni? Kalau kita buka buku Sahih Bukhari yang asal, kita akan jumpa Imam Bukhari setiap hadis yang dia nak sebut, dia akan sebut sanad. Sanad ni apa dia? Rantaian periwayat, nama-nama guru sampailah kepada Nabi SAW. Contoh macam hadis 40 Imam Nawawi, dia bermula dengan niat. Hadis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi sama juga macam Imam Muziri, dia ringkaskan sanad, dia tak sebut. Dia sebut daripada Sayyidina Umar berkata, Nabi bersabda, terus innamal a'malu binniyat, bermakna dia telah ringkaskan. Tapi kalau kita buka kitab Sahih Bukhari yang asal, Imam Bukhari disebut sanad daripada dia, guru pada guru dia sampai Nabi. Dia sebut dia ambil daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kata dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Kemudian ambil daripada Yahya bin Sa'id Ansari. Yahya kata dia ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad kata dia ambil daripada Alqamah Al-Laythi. Alqamah kata aku ambil daripada Umar kata aku dengar Nabi bersabda. Jadi panjang. Setiap hadis-hadis dalam kitab-kitab utama yang tebal, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, besar ni, dia sebut nama-nama baru hadis. Nama-nama hadis. Jadi imam-imam kita macam Munziri, Nawawi yang lepas-lepas ni, dia berasa kesian untuk penuntut ilmu nak hafal semua tu. Dia pun ringkas, tinggal sahabat saja. Maka dalam hadis kitab kita ni, kita akan jumpa berapa belas orang, lebih kurang 16 orang nama sahabat. Ada Ibnu Umar, ada Aisyah, ada Abu Hurairah. Yang banyak kali Abu Hurairah lah. Dia terus potong daripada Abu Hurairah Nabi bersabda, daripada Ibnu Umar Nabi bersabda. Untuk apa? Dia beritahu untuk mudah dihafal dan diingat oleh penuntut ilmu. Imam Nawawi pun sama. Kalau tuan-tuan buka mukadimah hadis 40 Imam Nawawi, dia pun kata sama. Aku telah ringkaskan sanad untuk liyashula hifzuha, untuk dimudahkan, mudah dihafal. Dan alhamdulillah dia buat benda ni. Dia kata dia ambil daripada Bukhari dan Muslim atau yang berasingan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ada hadis dalam kitab kita, dalam Bukhari pun ada, Muslim pun ada, iaitu sekali sepakat, iaitu kita panggil riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Tapi kadang-kadang dia beritahu riwayat Bukhari saja, bermakna dalam kitab Sahih Muslim tak ada. Kadang-kadang kita jumpa riwayat Muslim saja, bermakna dalam kitab Bukhari tak ada. Bermakna dia akan pikut tu ya, sama ada dua-dua ada atau salah satu. Maka dia tumpukan hadis yang terbaik. Jadi bila kita ambil hadis ni, kita tahu hadis ni penting. Dan dia susun macam mana? Dia susun mengikut tajuk fiqh, mengikut bersuci, lepas tu wudu, lepas tu semayang, lepas tu puasa, lepas tu zakat, macam itulah. Lepas tu haji, lepas tu ada berkaitan dengan faraid, ilmu pusaka, ada berkaitan tentang hamba, ada berkaitan jual beli, ada berkaitan dengan apa lagi di hujung tu, ada berkaitan dengan anak susuan, pernikahan, perkahwinan. Jadi dia cuba ambil hadis-hadis penting. Bermakna ada banyak lagi hadis, tapi dia cuba ambil yang penting. Bila kita baca hadis ni, kita akan faham bahawa hadis ni berkaitan dengan tajuk tersebut. Dan dia akhiri kitab dia dengan hadis tentang zikir.
hadis tentang fadilat zikir. Jadi nampak susunan dia cantik, supaya kita mengingati Allah, hukum hakamnya, dan mengingati Allah dengan zikirnya. So kita akan baca insya-Allah. Mana yang saya akan ulas, saya ulas sikit. Mana yang saya tak ulas, maksud terus baca hadis yang lain. Dan kita akan khatam insya-Allah pada hari ini insya-Allah. Dan kalau lepas tu tuan-tuan ada soalan semuanya, kalau saya tahu, saya jawab wallahu a'lam. Boleh? Orang tanya dan jawab wallahu a'lam. Kan senang jadi ustaz tu. Ya, daripada jawab semua tak ketahui halal sampai salah, buat apa? Jawab wallahu a'lam lah. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan kerja tuan-tuan mudah ya. Tengok dan ikuti bacaan tu. Tapi biasa nak abang bagilah. Biasa kalau kita baca hadis ni kadang-kadang dia apa? Terlena. Pasal dia tenang. Duduk dalam masjid baca hadis tenang. Macam kita orang lelaki tu, main sembahyang Jumaat dia rasa mengantuk guna tu. Dia lena senang, duduk di rumah nak lena payah. Main sembahyang Jumaat insya-Allah. Duduk tak ada tiang pun lena. Kan? Munjuk tabung masjid tak mai ke depan, ada terkejut. Jaga. Jadi kalau ada yang terlena tak apa. Tapi pembaca kita dia akan baca, jangan dia terlena sudah. Dengan dia sekali. Kalau saya terlena tak apa, saya sengap dia baca. Janganlah kita sampai terlena terus pada awal sampai habis. Tu nak abang bagi. Terlena sikit-sikit tak apa. Tukang baca dia akan baca satu persatu. Dia akan baca pula makna dia. Jadi tuan-tuan dengar saja. Jadi ini kita panggil dalam ilmu hadis mendengar bacaan hadis. Mendengar bacaan hadis. Walaupun ada kitab di tangan, dia baca juga. Itu apa ni panggil cara ahli hadis. Macam Imam Malik kan, kita bagi contoh Imam Malik. Imam Syafi'i anak murid dia. Imam Syafi'i jadi tukang baca dalam majlis hadis Imam Malik. Apa Imam Malik buat? Dia pegang kitab dia. Imam Syafi'i pegang kitab dia, dan semua ribu orang yang main tu pegang kitab dia juga. Tapi yang baca siapa? Seorang je. Imam Malik tegur kalau salah. Yang lain diam dan tengok. Sebab apa? Sebab zaman dulu dia tulis tangan, dia salin dulu. Maka bacaan tu ialah untuk perbetul salinan tersebut. Macam kita hari ni insya-Allah kalau ada salah juga kita perbetul. Tapi insya-Allah kita dah cek banyak kali, adalah sikit-sikit salah tu kita betul dalam bacaan. Jadi kita dapat faedah dengar, mata kita tengok, dan kita perbetul apa yang kita. Sebab tu syarat dia kena ada pen. Tapi tuan-tuan kok tak bawa pen tu, kalau ada tu, kalau kawan-kawan ada tu pinjam salah betul kalau kata baris ke apa. Ini penting. Kita mesti ada alat-alat kelengkapan. Ulama zaman dulu tuan-tuan dan perempuan, dia bawa ni botol dakwat dengan pen. Dua benda dia bawa, botol dakwat dengan pen, dengan kitab. Jadi payah tapi dia bawa. Kita lah ni pen tu boleh buh di poket dia, dakwat duk ada dalam tu. Kan? Tapi kita pun tertinggal dengan saya tak bawa pen. Kan? Jadi kita lain kali kita bagi pen free. Kan? Kalau pen mahal, pen beli pihak murah, bagi mau 2-3 berkah, bagi orang tu. Tu sihat lupa tu. Kalau lain kali insya-Allah, kalau ada rezeki esok kalau ada hamba Allah nak derma pen bawang 3 berkah jadi kita bagi. Sebab penting. Buku dah ada alhamdulillah. Tak ada tulis dah ada komputer tolong tulis. Photostat dah siap. So kalau ada pen tuan-tuan boleh catat. Catat apa kadang-kadang? Catatlah kalau kita habaq contoh lepas ni Abu Hurairah nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Tulis sikit. Sajalah kukut saya nak habaq benda yang tambahan. Baik.